Alhamdulillah. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ahyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih di sini menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Allah kerana mengizinkan kami menjadi tetamu. Terima kasih Allah kerana mengizinkan dahi kami mencecah sejadah. Terima kasih Allah kerana memberi kelapangan kepada kami. Terima kasih Allah kerana memberi kesihatan kepada kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Nabi SAW bersabda, afdalul doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, yakni berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bukan minta, tetapi kenapa bukan minta ini sebaik-baik permintaan? Alhamdulillah, berterima kasih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menghargai, mensyukuri segala pemberian Allah. Jawapannya ialah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Ini sebab ini sistem dan peraturan Allah. Membayangkan tuan-tuan sekalian, satu gelas yang di dalamnya ada separuh air. Dalam gelas itu ada separuh air. Ada dua orang yang tengok gelas ni. Seorang yang tengok tak cukup separuh, dan yang seorang lagi tengok alhamdulillah dah separuh dah. Benda yang sama, tapi melihat daripada sudut dan persepsi yang berbeza, akan menghasilkan persepsi yang berbeza. Persepsi yang berbeza akan menghasilkan emosi yang berbeza. Emosi yang berbeza akan menghasilkan reaksi ataupun tindakan yang berbeza. You are what you focus on. Kita adalah apa yang kita fokuskan. Yang pertama, dia melihat ketidakcukupan, dia melihat kekurangan, dia melihat apa yang dia tiada. Maka hidupnya akan stres, hidupnya akan tertekan, hidupnya kita panggil apa, self-esteem dia akan jadi rendah, sebab dia melihat kekurangan. Tapi yang seorang tadi, dia melihat apa yang dia ada, dia mensyukuri segala pemberian, dan jiwanya akan jadi tenang, jiwanya akan jadi bahagia. Dia adalah manusia yang menghargai dan mensyukuri apa yang dianugerahkan kepadanya. Cuba tengok tuan-tuan, benda yang sama dalam kehidupan kita macam itulah. Benda yang berlaku sama saja. Kalau tidak musibah, nikmat, dua benda ini. Tapi dengan sebab cara kita melihat itu berbeza, maka dia akan menjadikan kita orang yang berbeza. Seorang bahagia, luas dada dia, panjang nafas dia, dan satu lagi sempit dada dia, pendek nafasnya, maksudnya. Sedangkan benda yang sama, maksudnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, latih diri kita untuk mencari hikmah, mensyukuri segala yang ada. Dan Islam, agama kita, memang dia dah set kita macam tu. Buka mata kita, perkataan pertama yang sepatutnya keluar
daripada mulut kita, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Allah kerana mengizinkan aku hidup kembali setelah aku dimatikan. Syukur kepada Allah. Kemudian masuk tandas, keluar tandas, alhamdulillah alladzi ahyana. Alhamdulillah alladzi azhaba anni al-'adab wa afani. Terima kasih Allah kerana memberi kelegaan dan kesihatan. Kemudian kita masuk dalam solat. Solat atasnya satu surah yang satu-satunya surah yang wajib dibaca, satu-satunya ayat Al-Quran yang wajib dibaca adalah surah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab dia bersangkut dengan solat. Dan di dalam surah Al-Fatihah terdapatnya alhamdulillah rabbil alamin. Sekurang-kurangnya 17 kali sehari kita sebut untuk nak melatih kita mensyukuri, menghargai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya suka ingatkan juga, iaitu jangan lupa untuk niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dinilai bergantung kepada niat. Ustaz nak main masjid pun kena niat ya lah, tuan-tuan sekalian. Hadis pasal niat ni terbit dia waktu hijrah. Hijrah tuan-tuan sekalian, bukan main-main lah tuan-tuan sekalian. Susah payah memang kerana Allah Tapi Nabi kata tak, semestinya innamal a'malu binniyat. Kamu akan dapat apa yang kamu niatkan. Kalau tak niat Ustaz, tak niat, dia jadi adat. Dia tak jadi ibadat. Mandi kita jadi adat, makan kita jadi adat. Orang lain pun makan juga, orang lain pun minum juga. Ni musim orang ziarah ni, kata sekalian, akan jalan, Masya Allah, jam. Apa beza kita pergi ziarah orang lain, Ramasani, Acong pun ziarah juga. Apa beza? Dia orang pun jam juga, dia orang pun makan juga, dia orang pun minum juga. So what is the difference? Apa beza dia? Kenapa kita tak jadikan ini sebagai ibadat? Sekalian, pertama, niat silaturahim. Yang kedua, menunaikan jemputan. Hakul muslim adalah muslim khamsun, dan antaranya menunaikan jemputan. Setiap jam macam tak apa, ibadat. Semua ibadat. Duduk dalam kereta tu, kita nak menunaikan hak salawat kita. Sambil duduk zikir, sambil duduk selawat, semua jadi ibadat. 24 hours ibadat. Bukan solat saja, bukan sedekah saja. Semua yang kita buat 24 hours, convert dia, tukarkan dia, biasakan dia jadi ibadat maksudnya. Itu yang sepatutnya, iaitu dengan niat. Jangan nak niat Ustaz. Kalau ada niat yang khusus, macam solat ada niat yang khusus, maka niatlah dengan niat yang khusus. Kalau tak ada niat yang khusus, cukup sekadar lintaskan dalam hati kita waktu nak buat itu, ingat Allah, Bismillah ataupun Lillah maksudnya. Sebab niat itu zikrullah, niat itu ingat Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita teruskan, mari sama-sama kita kuatkan hati kita, tenangkan hati kita, bawakan diri kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita mulakan dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengerti Allah, hati akan menjadi tenang, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dengan kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kita masih membicarakan tentang riya. Riya ini katakan penyakit hati yang sangat
berbahaya. Tadi di awal saya sebut pasal niat, tuan-tuan sekalian. Kalau tak niat dia jadi adat, niat dia jadi ibadat. Salah niat, Ustaz, kalau tersalah niat, tuan-tuan sekalian, tersalah niat jadi maksiat. La ilaha illallah. Solat jadi maksiat, sedekah jadi maksiat. Tuan-tuan sekalian, segala ibadat yang kita buat dengan asbab tersalah niat, iaitu terutamanya riak, kerana selain daripada Allah, maka dia berubah, dia menjadi maksiat. Dan arti kata kita menduakan Allah, kita mencurangi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya niat, tuan-tuan sekalian. Niat ini tempatnya di mana? Di hati. Dan tempat jatuhnya pandangan Allah bukan di mana-mana, tuan-tuan sekalian, iaitu di hati. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang diri kita ni siapa, kita ini roh dan jasad. Ustaz, roh tu apa Ustaz? Saya nak kecilkan sikit skop dia, iaitu roh tu. Bila sebut roh tu, tuan-tuan sekalian, yang paling utama kita panggil dia chip. Dia punya chip dia tu, tuan-tuan sekalian, iaitu hati. Sebab akhirnya segala-galanya bergantung kepada hati. Dan tempat jatuhnya nilaian Allah, pandangan Allah kepada hati maksudnya. Sebab itu kita adalah hati kita maksudnya. Nak bahagia, hati, tuan-tuan sekalian. Nak sengsara, hati. Di dunia, di akhirat, hati, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jaga hati kita. Ini penyakit. Ustaz, macam mana kaitan penyakit hati ini dengan penyakit yang lain? Tuan-tuan sekalian, bila kita kata kita punya essence kita punya hakikat kita punya realiti kita hati. Bila hati sakit, akan habis. Dia merepot kepada penyakit-penyakit yang lain. Contohnya riak. Riak ni apa, tuan-tuan sekalian? Iaitu dua yang kita ingat. Yang pertama, mencari perhatian dan pujian manusia, ataupun kita nak lari daripada celaan manusia. Dua benda ni, tuan-tuan sekalian. Hidup kita macam ni, tuan-tuan sekalian. Nak orang suka kat kita, tak nak orang benci kita. Itulah, tuan-tuan sekalian. Tapi memang okey dalam bab-bab dunia dan sebagainya. Tapi kalau dalam bab ibadat yang sepatutnya kerana Allah, tetapi jadi dialih kepada perhatian dan tujuannya untuk manusia, maka tuan-tuan sekalian, kita akan sakit jiwa. Sakit jiwa sebab sebab hidup kita bergantung kepada nilaian manusia. Hidup kita akan terkongkong, hidup kita akan terhad, hidup kita akan, tuan-tuan sekalian, tapi dia kata apa? Saya orang kata apa? Tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah. We are created by Allah and for Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk Allah, bukan untuk manusia, tuan-tuan sekalian. Ya, kita ada tanggungjawab sebagai khalifah, tuan-tuan sekalian, tetapi bukan untuk manusia, untuk Allah. Sebab itu jaga hak Allah. Jaga hak Allah dia elok. Ustaz, kalau jaga hak Allah, Ustaz, nanti hak orang macam mana, Ustaz? Tuan-tuan sekalian, hak Allah apa? Hak Allah apa? Hak Allah bukan solat, puasa itu saja hak Allah. Hak Allah apa? Iaitu buat yang dia suruh, tinggal yang dia larang. Itulah hak Allah. Tuan-tuan sekalian, buat yang dia suruh, tinggal yang dia larang. Kalau kita tunai hak Allah ni, ada siapa-siapa hak siapa-siapa tak tertunai tak? Terjaga, hak pasangan terjaga, hak anak-anak terjaga, hak jiran-jiran terjaga. Sebab apa? Sebab kita jaga hak Allah. Tuan-tuan, tapi dah kita terlalu dahakakan perhatian manusia. Hidup kita, bahagia kita bergantung kepada nilaian manusia. Kita jadi penat, kita jadi stres, kita jadi tertekan. Sebab apa? Sebab kita terlalu dahagakan perhatian manusia. Dan kadang-kadang tuan-tuan manusia ni dia tengok kita bergantung apa yang dia inginkan. Ada orang tengok kita ni, dia nak cari buku, dia nak cari aib kita, biar tuan-tuan hebat macam mana, baik macam mana pun dia nak cari aib juga, tuan-tuan. Dan dia bersama kita kadang jumpa sekali-sekala lah, walaupun duduk satu tangan, bukan jumpa sekali. Dia tak tahu banyak benda yang kita buat, kebaikan yang kita buat, tuan-tuan. Dan kalau kita asyik nak beritahu dia, tuan-tuan, kita yang jadi penat. Dia pun tak kisah, I don't care. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, aku tak kisah apa manusia cakap,
Yang penting bagi aku, hidupku mencari keredaan Allah. Pertama, pastinya Allah Ta'ala tak akan miss segala perbuatan kita. Allah Ta'ala tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Contohnya, sehelai daun yang jatuh tidak jatuh melainkan dalam pengetahuan Allah. Daun contohnya, ini hutan banyak, dunia pokok lagi banyak, hutan yang banyak disebut dalam Al-Quran. Sehelai daun yang jatuh dengan pengetahuan Allah. Apatah lagi kita. Yang kedua, tentang Allah Ta'ala pertama dia tak miss apa yang kita buat. Yang kedua, pastinya Allah Ta'ala memberi ganjaran yang biasanya bukan sepatutnya, ganjaran yang berkali ganda lebih hebat. Dan ganjaran Allah tidak pernah tertunda dan tidak pernah salah alamat. Tetapi kita masih dalam hati kita, dalam fikiran kita masih makhluk. Maka pada ketika itu kita memilih untuk menderita, kita memilih untuk tersiksa. Sebab itu orang kata happiness is a choice. Bahagia itu pilihan. Dan saya nak tambah sikit, sadness also is a choice. Maksudnya kesedihan juga adalah pilihan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, itu impak dia, impak penyakit rohani ini kepada penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita masuk kepada simptom ataupun manifestasi ria ini. Kita tengok tuan-tuan. Ini tuan-tuan, kita tak ada hak untuk nak scan orang lain. Kita dah tak scan diri kita juga masih meneruskan scan orang. Dan tengok, ria tu, apa tu ria dulu scan orang. Tuan-tuan, tak ada hak selain scan orang. Kita masuk syurga, masuk neraka bukan kerana aib orang. Masuk neraka bukan kerana aib orang, aib kita. Aib orang tak membahayakan kita. Macam sekali yang paling bahaya aib kita. Awak kita suka sibuk dengan aib orang lain, melainkan aib orang itu duduk di bawah tanggungjawab kita. Ya, isteri kita, anak-anak kita, apa semua. Itu memang dia ada efek kat kita. Kita kena jaga juga, kita kena scan juga. Scan. Tapi kalau hak orang lain yang tak kenal mengenal kita, tak kenal scan, kita duduk cari apa semua, itu bukan kerja kita. Lebih baik kita sibuk dengan kelemahan yang ada pada diri kita dan cuba memperbaikinya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila orang cakap tentang apa-apa sembang tentang selain kedai kopi dan sebagainya, cakap tentang dia tu. Tuan-tuan, bila tuan-tuan orang sebut yang macam tu, tuan-tuan sekalian, pertama tentang apa yang kita harus buat, tuan-tuan masuk terus dalam diri tuan-tuan, cari ada dalam diri aku perangai yang macam tu, yang seharusnya aku hindari dan yang seharusnya aku perbaiki. Bukan duk gelak dengan aib orang, bukan duk sibuk dengan orang. Cari aib yang ada di diri kita ni, dan pastinya kita akan jumpa. Dan diri kita pun banyak aib dan orang tak tahu. Sebab apa? Sebab kita pandai tutup. Sebab Allah Ta'ala tak buka. Sebab Allah Ta'ala tak buka. Kalau Allah Ta'ala buka, tak ada siapa yang boleh tutup. Kenapa Allah Ta'ala tak buka? Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang kepada kita untuk berubah, bertaubat. Sebelum kematian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ini tengok, ini tanda-tanda dia muhasabah diri kita. Sebab riak ni tuan-tuan, antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Hati kita yang tahu. Kita buat, orang nampak sama aja, tapi Allah Ta'ala maha tahu. Kita ni tuan-tuan banyak pakai topeng. Kita banyak pakai topeng. Topeng apa Ustaz? Topeng kan supaya orang suka, dan topeng supaya orang tak benci. Kita pun pakai topeng. Asyik tukar topeng kan tuan-tuan. Kita tak jadi diri kita. Tapi Allah Ta'ala dia tak tengok topeng. Apa tukar topeng macam mana pun, pakai topeng macam mana pun, itu ke kata aku tengok diri apa, iaitu hati. Sebab itu jaga tentang hati kita. Ini dalam keadaan dan berpakaian menunduk kepada ketika berjalan. Bagus tak Ustaz? Kalau kita jalan sambil tunduk, bagus lah. Memanglah bagus. Tapi masalah niat salah.
Tuan-tuan. Depan orang lah. Tuan-tuan. Nampak? Tunjuk nampak bagus tuan-tuan. Tetapi di belakang orang, Masya Allah. Tuan-tuan. Tak jaga pandangan dia. Tak jaga mata dia. Tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan, yang paling nak beritahu tuan-tuan, saluran ataupun jalan untuk syaitan masuk dia punya jarum dia tuan-tuan, yang paling dominan tuan-tuan, kita panggil lebuh raya terbesar. Lebuh raya terbesar untuk syaitan masuk dalam diri kita, iaitu mata. Mata. Tuan-tuan tak jaga mata habis, rosak habis tuan-tuan, rosak sistem, semua rosak sistem tuan-tuan. Sebab itu lebuh raya tuan-tuan. Yang kedua iaitu telinga tuan-tuan. Telinga. Itu kita kena jaga mata kan. Sebab itu kita tengok kadang-kadang orang kan buta tuan-tuan, kita rasa kekurangan lah. KU tuan-tuan. Tapi orang buta ni tuan-tuan, dia selamat banyak. Dia selamat banyak maksudnya. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi ni'mat yang di dunia, tapi dia ada akhirat kelak semesta, dia mata yang paling cerah. Dia yang paling jelek. Yang jelek sila-sila buta. Lepas tu dia ada akhirat kelak, ramai komplain, ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan suatu hidup kami jelek. Tuhan kata kamu memang jelek, tapi buta. Berbanding dengan orang yang buta, tuan-tuan hafal Quran dan sebagainya, tuan-tuan bangun-bangun jelek, tuan-tuan lebih cerah matanya daripada mata kita. Sebab itu jaga. Bagus tak jalan sampai duduk dan sebagainya, bagus. Tapi niat kena jaga, iaitu kerana Allah, mencari keredaan Allah, menjauhi suruhan larangan Allah, maksudnya itu bagus. Sebab itu saya kata, kalau salah niat, dia berubah, understand? Dia berubah yang baik jadi tak baik. Sebab itu syarat jadi baik. Bila kata buat baik kan, Ustaz, bila saya buat baik, Ustaz, dia jadi baik. Belum pasti lah. Saya kita pasal tuan nak cakap ni, mulut lah. Mulut pun kena jaga agak lidah ni atas kan. Nanti kata, kalau kamu boleh jaga ni syukur. Sebab tu pun banyak lah setan atas kan, dia guna lidah lah ni. Dia tak guna lidah sangat lah atas kan, dia guna jari. Dia guna jari, tapi lidah pun pakai puas. Ustaz, kalau benda buruk Ustaz, benda tak elok, saya boleh cakap Ustaz? La ilaha illallah. Tanya apa? Benda buruk tak payah cakap lah kan? Oh ya Ustaz, benda buruk tak payah cakap lah. Ustaz, kalau saya cakap Ustaz, dalam percakapan ayat ada buruk, ada baik Ustaz. Jangan Ustaz, saya nak cakap, kalau saya cakap tu memang ada kebaikan Ustaz, tapi keburukan pun ada juga. Saya boleh cakap Ustaz? Tuan-tuan sekalian, kaedah fiqh, kalau bertembung dalam satu urusan, ada baik, ada mudarat, kaedah fiqh, daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menghalang mudarat lebih utama daripada mencari manfaat. Menghalang mudarat lebih utama daripada mencari manfaat. Maksudnya apa? Tutup dulu pintu mudarat. Maksudnya tak payah cakap. Tak payah cakap. Ada ahli jemaah, dia tanya, Ustaz, saya dengar Ustaz dalam kes ni, bila berlaku mudarat dan manfaat ni, ada satu kisah Ustaz, ada seorang penceramah, dia anak guru, dia ceramah. Bila dia ceramah, orang ramai dengar ceramah dia, Ustaz. Tiba-tiba terlintas dalam hati dia rasa riak. Ni mudarat. Dia terus berhenti ceramah. Dia takut sebab apa? Ni ada mudarat, ada manfaat. Ni mudarat, tutup mudarat. Dia berhenti ceramah. Dia balik, dia cerita ke ayah dia. Cerita, ayah, macam mana apa pandangan ayah tadi? Saya memang ceramah apa semua, tapi tiba-tiba timbul riak. Saya terus berhenti ceramah. Saya takut hati saya ini kotor. Ayah dia kata, itu iblis. Itu iblis atasnya.
Memang macam tu tuan sekalian. Dia kalau keperluan tuan sekalian, teruskan. Jaga hati kita, istighfar, jaga hati kita. Kita nak buat baik, kita nak ubah yang lebih baik, tiba-tiba lintas dia tak payah ubah yang lebih baik. Itu iblis. Kalau kita ada pilihan, kalau kita tak ada pilihan, kita terus jalan sambil kita jaga hati kita. Kita berjuang tu, jaga hati kita tuan sekalian. Ibadat ni bukan mesti sejuk rokok lah. Kita tu mujahadah, lawan keinginan nafsu, bisikan nafsu tu pun ibadah juga. Lagi kuat dia fight, lagi besar pahala tuan sekalian. Ini kalau ada mudarat, ada manfaat. Ustaz, kalau benda tu baik macam mana Ustaz? Saya boleh cakap, tuan-tuan tengok, benda ni baik benda baik. Kalau benda baik saya boleh cakap kan? Boleh cakap benda baik. Tapi, ada tapi pula Ustaz. Boleh Ustaz, tapi boleh baik, boleh cakap lah. Tapi ada tapi pula. Tapi dia apa? Bila kita cakap, tiba-tiba ada riak, ada ujub, ada takbur, tak payah cakap. Macam tu sampai tingkat tu. Itu dah cakap bila Ustaz? Kalau macam tu kesimpulannya tak payah cakap. Ustaz kan tak payah cakap. Kau cakap bila perlu cakap. Bila utamanya bila wajib cakap. Apa dia? Iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ataupun ada keperluan untuk kita bercakap. Dan pada ketika ini diam itu adalah emas maksudnya. Silent is gold maksudnya. Diam itu adalah emas maksudnya. Itu dalam bab maksudnya. Boleh benda baik boleh buat, boleh. Tapi kalau ada riak, tak payah cakap. Macam tu juga. Kalau nak sedekah, sedekah, dia terlintas riak. Tak payah sedekah dulu lah. Tak kira orang tak bukan setiap masa orang nak tengok kita sedekah. Kalau ada lintasan yang macam tu, ada pilihan tak Ustaz? Ada kan? Tak orang tak ada, semua orang tak nampak banyak masa lagi. Kenapa kita cari gagah waktu yang boleh merisikokan amalan kita itu hancur, tuan-tuan sekalian. Melainkan tak don't care memang ini tak ada pilihan dah apa semua. Ya Allah, jagalah hatiku, ya Allah, niatku, ya Allah, hanya kerana-Mu, ya Allah. Tawakal Allah. Asal bimbang, pasal takut. Bimbang apa? Supaya amalan kita tidak ditolak Allah. Takut supaya amalan kita tidak ditolak Allah. Di samping kita meletakkan harapan supaya amalan kita walaupun ada cacat celahnya, tetapi Allah Ta'ala yang maha menerima amalan kita. Yang kedua, selalu bertenang saja dalam gerak geri. Bagus lah. Ini kena latih. Kita kena latih supaya kita sentiasa tenang, tak tergopok-gopok, tak terluka kesah. Ini kena latihan juga. Kalau orang yang jenis, yang kata sekalian jenis, dia cepat panik, kata sekalian, dia cepat melatah, kata sekalian, dia kenalah latih. Dia kenalah latih maksudnya supaya kita tenang, kata sekalian. Kita kadang-kadang orang datang lambat, datang solat dah datang lambat, kata sekalian, tapi dia nak kejar rakaat, dia lari-lari terlosong depan tu, panggil bila masuk besi, kata sekalian. Tak pasal Nabi kata masuk dalam solat dalam keadaan tenang. Kalau kamu tak cukup rakaat, kamu tambah rakaat. Apa masalah kamu ni? Nak kejar cari apa maksudnya? Kalau nak betul-betul muafiq, datang awal. Kalau datang lambat, Ustaz saya datang tapi jalannya tak apa lah. Kalau tak cukup rakaat, tambah. Dah habis dah Ustaz, tak apa. Ada lagi jemaah-jemaah lain kat belakang, Ustaz ikutlah maksudnya. Nak lari apa? Sampai ke mudarat. Jadi kita tenang. Maksudnya tak payah gaduh-gaduh kita sekalian. Teman-teman main dekat rumah kita, gaduh-gaduh mak tangkap jantung meninggal tu. Sebab tu yang jaga sekalian. Tak payah. Maksudnya Tuhan tak membebankan kita dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sekarang Tuhan Maha tahu. Dia tahu lah sekalian. Dia cerita kita. Dia cerita hati kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu engkau ni macam mana, dia tahulah ataskan. Dan yang penting keikhlasan kita tu. Keikhlasan kita tu maksudnya menyerahkan
urusan kita kepada Allah. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyun yang maha hidup, yang maha berdiri, bi rahmatika astaghis, dengan nikmat-Mu kami meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullaha, baikkanlah semua keadaanku. Aslih li sya'ni kullaha wala takil ila nafsi tarfat ain, dan jangan kau tinggalkan kepada diriku untuk aku uruskan diriku walaupun sekelip mata. Ini doa yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah. Kita sentiasa amalkan, sentiasa amalkan. Maksudnya apa yang kita buat dengan tenang, nak buat keputusan dengan tenang, nak ambil tindakan dengan tenang, dan sekalian kita buat dengan pertolongan Allah, dengan petunjuk Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sengaja membekaskan tanda sujud di dahi. Bagus kalau saya ada tanda sujud di dahi. Itu tuan-tuan sekalian, dia bukan masalah bagus. Masalahnya tuan-tuan sekalian, ada yang jadi dengan sendirinya, ada yang jadi sebab dia dijadikan. Maksudnya ada yang jadi dengan natural sebab kita duduk sujud tuan-tuan sekalian. Lama-lama kulit kita akan kesat, dan kulit kita akan kesat, dan akhirnya adalah tanda sujud. Fi wujuhihim min asari sujud. Antara yang ciri-ciri orang beriman, pada dahi mereka ada tanda sujud. Tak semestinya hitam dahi kita, kadang-kadang ada cahaya yang bercahaya dahi kita dengan air wudunya, dengan imannya. Iman ni dia di dalam hati. Dia di dalam hati sekalian, dan bila dia kuat, dia terpancar pada wajah, bercahaya. Sebab tu Nabi sekalian, sebab iman dia kuat, bercahaya sekalian, nampak sahabat, nampak cahaya pada wajah Nabi sekalian. Kita pun insya-Allah, maksudnya kalau kita jaga hati kita daripada kotoran-kotoran sekalian, dia akan nampak cahaya itu pada wajah kita. Tapi bukan itu yang kita cari. Jangan kita cari cahaya pula. Kita basuh tonyak semua, nak cari cahaya. Bukan, cahaya itu cahaya iman. Iman itu bukan diwarisi. Iman itu anugerah pemberian Allah. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sengaja membekaskan tanda sujud di dahi. Sengaja atasnya, maksudnya dia buat untuk apa? Untuk nak ni topeng juga, topeng juga, temenan punya topeng. Atasnya memakai pakaian yang koyak rabak. Ini atasnya kadang-kadang tengok bab dunia tu dia kereta bertukar, atasnya asyik bertukar kereta, mewah hidup dia, tiba-tiba main bab solat, dia pakaian tak jaga, tak boleh. Maksudnya maruah, dia ada wajib ni, wajib ada dua. Wajib ni banyak jenis wajib, tapi saya nak beritahu dalam bab kewajipan ni dia ada dua wajib. Pertama wajib syar'i, zakat wajib syar'i, itu wajib. Dan satu lagi dia panggil wajib muru'ah. Wajib muru'ah ni apa? Wajib untuk nak menjaga maruah. Kalau katakan kalau pakaian kita tu koyak rabak, antara sekalian terilalat penuh, antara sekalian berapa tahun yang berapa lepas tu raya dia datang tukar, antara sekalian pakaian solat terlekung semua tu dia duduk sorok, tengok orang nampak tu dia terilalat penuh, macam tak jaga air. Wajib antara sekalian kita kena jaga air. Naik motor tu tak brake tak ada, lampu tak ada, tongkat tak ada, antara sekalian datang masjid dia sengit dia apa? Sandak ke pokok bunga masjid. Sengit habis pokok bunga masjid. Tak jaga lah, tak jaga langsung. Ini wajib. Wajib jaga. Ini wajib muru'ah untuk nak jaga maruah kita. Baik. Memakai pakaian yang koyak rabak. Memakai jubah untuk mengelirukan orang ramai bahawa dia adalah orang alim yang berilmu pengetahuan tinggi, padahal dia kosong daripada ilmu pengetahuan. Niat. Pakai jubah bagus tak? Niat untuk apa? Untuk mungkin ikut sunnah. Ikut sunnah Nabi. Pilih warna yang Nabi suka, warna putih pula. Niat maksudnya.
Tapi kalau kita pakai juga atasnya, pakai macam pakai topi untuk nak mengalami mata manusia, supaya manusia kata kita ni pandai, kita ni warak, kita ni alim, tak boleh. Tapi kalau kita buat kerana Allah, maksudnya kerana Allah kan, saya tak pakai melainkan sebab saya nak ikut sunnah Nabi. Maka selama kita berpakaian tersebut, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak buat pahala ni senang, tuan-tuan. Nak buat pahala ni senang. Ikut sunnah. Cari apa yang dalam hidup Nabi ya. Tuan-tuan muhasabah tengok. Tuan-tuan ambil buku apa yang tulis tentang Nabi itu, Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan tengok apa yang Nabi suka buat, apa yang karakter-karakter Nabi, pakaian Nabi, cara Nabi makan. Ada tak yang tuan-tuan boleh improve maksudnya? Yang belum lagi buat. Oh, Nabi pakai cincin. Oh, aku belum. Ada cincin lagi maksudnya. Oh, Nabi pakai cincin jari mana? Oh, Nabi pakai cincin jari setengah-setengah. Kita ikut. Dan selama mana cincin melekat di jari kita, suatu itu kita duduk dalam ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada janggut, Tuhan bagi janggut, ada kena janggut tu macam mana? Ikut sunnah Lailah dengan lebih cari ubat ibu. Dah ada janggut kata janggut kan. Nabi pun berjanggut niat maksudnya. Sebab janggut ni sebab apa? Sebab dia itu sebab nak ikut sunnah Nabi. Ini selama mana janggut tu ada di bawah kita, dari kita ini, maksudnya apa, dalam kita ini, kita duduk dalam rahmat, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah nak dapat jadi pahala. Tapi kalau kita tak niat, dia jadi yang ada. Sebab orang lain tuan-tuan, orang yang lain lagi panjang janggut dia, lagi panjang janggut dia, lagi tebal janggut dia. Tapi satu adat mungkin, satu niat yang lain, kita jadikan dia sebagai sunnah. Baik, sedikit riak dalam ucapan, riak ahli agama. Tuan-tuan, siapa-siapa yang ada ilmu sedikit, yang mengajar orang dan sebagainya, kita pun mengajar juga isteri kita mengajar anak-anak kita pun, kita kena jaga juga. Riak ahli agama ketika mereka menghamburkan nasihat dan peringatan, menaburkan kata-kata hikmah. Mereka sering menonjolkan apa yang mereka hafal daripada hadis-hadis, kisah-kisah para solehin, untuk menunjukkan beliau amat mengambil berat keadaan para salafus soleh. Untuk menunjukkan beliau amat mengambil berat keadaan para salafus, bukan untuk nak menunjukkan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, macam tuan-tuan dengar apa yang saya cakap kan. Dalam konteks saya, tuan-tuan sekalian, yang pertama adalah beban lagi berat. Yang pertama, apa yang saya nak cakapkan, sepatutnya saya dah mulakan, saya dah buat dululah. Maksudnya sebelum kita nak suruh orang buat, sebaik-baiknya kita dulu buat. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, nak kena jaga juga. Takut apa nanti ada rasa timbul kita pandai, kita bagus, tuan-tuan sekalian, itu pun nak kena jaga. Banyak benda yang nak kena jaga. Berbanding dengan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dengar, ni boleh nak amalkan, tuan-tuan sekalian, tak bimbang riak, tak bimbang ujub apa semua. Orang yang mengajar ni nak kena jaga semua, tuan-tuan sekalian. Nak jaga benda yang kita sampaikan tu, kalau hadis betul dah itu hadis ataupun itu hadis maudhu', tuan-tuan sekalian, nak kena jaga. Banyak benda, tuan-tuan sekalian. Maksudnya lebih berat. Kita rasa, tuan-tuan sekalian, kalau ada rasa bagus, macam kita rasa kita pandai, kalau orang suka ceramah, itu bukan daripada kita, itu daripada Allah. Tak perlu rasa apa, kita boleh cakap daripada Allah, kita cakap betul daripada Allah, kita pandai cakap daripada Allah. Ada usaha boleh cakap, boleh datang masjid, boleh mengajar atas jalan semua, kereta semua. Tuan-tuan sekalian, ada milik kita. Apa milik kita sekarang? Kereta milik kita, tenaga milik kita, lidah milik kita, kepandaian milik kita. Apa milik kita, tuan-tuan? Tak ada satu pun milik kita. Kita hidup pun dengan ihsan Allah. Tuhan lahirkan kita di dunia, tak ada langsung milik kita. Nak rasa bagus, tak payah rasa bagus, tak payah rasa pandai, tak payah rasa apa, tuan-tuan. Ustaz, tak ada rasa langsung, Ustaz. Ada? Rasa apa?
Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kita boleh cakap Alhamdulillah. Orang faham cakap kita Alhamdulillah. Bukan daripada aku ya Allah, daripada-Mu ya Allah. Cuma terima kasih ya Allah kerana aku dipilih menjadi jalan untuk menyampaikan ilmu. Itu je. Pasal apa? Alhamdulillah. Kita dapat nafkah bagikan isteri kita. Ini memang rezeki dia. Kalau tak bagi, Allah Ta'ala dia takdirkan rezeki itu rezeki dia. Dia mai ke mana pun. Dia mai ke mana pun. Cuma kenapa dia datang bagi kita? Sebab Allah Ta'ala pilih kita sebagai jalan. Terima kasih ya Allah kerana melantik aku, memilih aku menjadi jalan. Sebab rezeki dia tetap rezeki dia. Kalau tak bagi dia mai ni rezeki dia. Anak-anak kita macam tu, kalau tak mai bagi dia ikut ni. Tapi kita yang bagi. Kenapa kita yang bagi? Bukan. Itu memang rezeki dia. Kita jalan. Semua daripada Allah. Terima kasih Allah. Itu je yang kita perlu rasa. Jadi rasa stres tak? Rasa tertekan tak? Rasa bagus tak? Rasa senang? Tak rasa apa. Tenang. Bahagia. Terima kasih Allah. Tenang sangat. Ini ya tuan-tuan nak cari ubat tenang. Nak cari ubat tenang. Tapi kalau dah teruk dah tuan-tuan cakap awam macam ni kan. Sikit kan. Orang yang dah risau dia pertama dia jauh daripada Allah. Allah Ta'ala uji dengan panik, pemurungan dan sebagainya. Kita yang senang memang payah tuan-tuan. Bila kita dah duduk dalam keadaan yang serius tuan-tuan. Saya syorkan maksudnya kalau kita dah tak boleh kawal dah, fikiran kita pun tak boleh kawal dah, ada benda lain yang kawal dah, nak kawal juga tak boleh lah. Atasnya ni kes banyak terjun jabatan Pulau Pinang. Jumpa motor, tinggal motor hidup enjin, orang tak dapat terjun. Baru ni tinggal kereta pula, kereta hidup terjun tuan-tuan. Jadi macam daya tarikan, mudah untuk orang selesaikan masalah, shortcut masalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tak yang zikir apa semua. Dan dalam kes-kes yang macam ni tuan-tuan, kadang-kadang dia dah dikawal lah. Fikiran dia dah tak waras lah. Dia dah dikawal oleh syaitan iblis ni. Pada waktu tu tuan-tuan mungkin dia perlukan ubat. Dia perlu makan ubat tuan-tuan. Ni kita kena rujuk dengan orang yang lebih berhak tuan-tuan. Saya tahu ada saya handle kes-kes yang tuan-tuan dia kata waktu tu Ustaz saya tak bodoh lah saya buat macam tu. Teruk sangat lah saya. Waktu tu kita sedang kita buat, kita ikut yang macam kita tidak boleh nak lawan awal. Pada waktu tu tuan-tuan dijumpa pakar kata memang kena ambil ubat. Bila ambil ubat tuan-tuan dia jadi elok, dia jadi waras, dia dapat boleh fikir tuan-tuan tak apa. Nanti bila dah sihat nanti itu semua bergantung kepada nasihat daripada pakar. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Moga apa yang kita bicarakan ini menjadi ilmu dan tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik pastinya daripada Allah dan taat daripada kelemahan diri sendiri. Kita tangguhkan hadis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asrina al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.